Siapa dalam ni? MP4. FV. Mana FV? Dia tak ada lah. Kacau FV. Okay. So, kita tengok soalan dulu. Soalan. Ayo kita scroll. Okay. So, apa beza direction dan storyline? Okay. Direction adalah direction dan storyline. Okay. Saya tak ada beza pun. Cuma, okay, direction ni kita tahu harga nak turun. Jadi, kita kena sell. So, ini adalah direction. Jadi, apa beza storyline? Storyline ni pula, storyline. Kita tahu dia nak sell. Tapi, macam mana kita nak tahu dia sell di mana? Dia kena ambil price di mana? So, storyline ni bermaksud dalam daily kena ada H4 breakout. Barulah boleh katakan sell. H4 breakout kena ada H1 breakout. So bila H4 daily kata sell, barulah complete dia punya cerita untuk turun. Okay, direction kita tengok sekali imbas ke? Direction kita tengok sekali je. Direction kita tengok sekali, dia nak turun. Okay, done. So kalau kita buka H4, okay, kita tahu dia nak turun sampai sini lah. Okay. So in order untuk dia turun sampai sini, dia kenalah break yang ini. Ataupun break yang ini dulu. Okay. So tu beza antara direction dan juga storyline. Sama dia dulu. Tak ada beza pun. Okay, never mind. Alright. Harap faham lah. Kedua, kita tengok direction. Okay, direction. Macam mana kita nak identify direction? Okay. So, direction ni kita boleh pakai 3 time frame saja. Okay. 3 time frame saja. Daily, weekly, monthly. Ini direction. Sebab apa? Sebab kita panggil big bang ataupun big player, diorang tak pernah usik. Bukan tak pernah, dah tengok je lah. Cuma diorang akan more on this time frame because they are playing with high volume. Okay? Not with small volume. So how do you want to identify direction? Okay, you kena tahu you jenis trader macam mana. Okay, kita ada 3 type. Okay, kita ada position ataupun swinger lah. Swinger. Dan kita ada intraday. Tak perlu mute-kan mikrofon. Terima kasih. Intraday. Dan kita ada scalping. So, you nak tahu direction, you kena tahu dulu jenis-jenis trader. Cuma tak disarankan yang ini dululah. Okay, untuk beginner. Mahirkan yang ini dulu, okay? Alright, sebentar ya. Mute lah. Mute off. Sorry, my bad. Okay. So, macam mana nak tentukan direction? Kita boleh pakai monthly dulu. Okay. Namun pun kita trade hanya menggunakan support dan resistance. Okay. So, kita kenalah cari satu support, satu resistance. Okay. So, direction ni adalah arah pergerakan market. Kita bukan nak tengok dekat sini, kita nak tengok dekat area sini. Ini kita panggil CMP ataupun current market price. Okay. So, macam mana kita nak tahu direction ni? Mestilah dari support, dia mesti nak mati dekat resistance. So, buka je line chart dulu. Tengok line chart. Line chart sedang menaik kan? Jadi, kita tahu yang direction tengah up. Dan kita kena fokus buy. Okay? Jom kita beri contoh lagi.
Kita buka ke weekly. Okay. Saya trade, saya jarang ke kiri lah. Okay. Saya hanya trade dekat kadar masa dekat sini je. So sekarang ni saya ada satu resistance. Dan saya ada satu support. Okay. So sekarang ni kita nampak harga tengah nak menurun ke menaik. Jadi inilah kita kena tentukan sekarang ni. Macam mana kita nak tentukan market tu, dia nak menurun atau nak naik. Okay. Tapi dengan mata kasar, kita nampak yang harga sedang nak turun. Nak turun ke mana? Ke support. Jadi seeloknya kita fokus sell dulu lah. Okay. Tapi ini cerita weekly. Okay. Weekly kata sell. Kita pergi daily lah. Okay. Daily tengah buat sideway. Okay. Dia tengah buat sideway. Alright. Akan tetapi meja dia masih lagi tengah menurun. Jadi direction untuk weekly sell, untuk daily masih lagi sell. Seeloknya bila dah dua time frame kata sell, kita fokuslah pada sell. Alright? Sebab kita ada resistance, kita ada support. Okay? So, itulah cara kita nak baca direction. Contoh kita buka GJ. Kita buka GJ lah. Kita ambil weekly. Weekly, ada tak nampak tunjuk macam nak menurun? Tak ada kan? Dia masih lagi nak menaik. Jadi kita buka daily. Dia sampai pun ke arah support. Betul tak? Jadi kita tahu support, resistance. So sekarang ni GJ nak naik, nampak tak? Nampak sebatang ini kita dah nampak dah. Oh ni tanda nak naik ni. Okay, jadi kita kenalah fokus kepada buy. Tengok tadi, weekly tadi tak ada apa, so masih lagi buy. Daily pula dah sampai support. Jadi kita kena fokus buy. Jadi ini je lah time frame kita dan kita dah tahu yang sekarang ni market macam mana pun kita nak fokus buy. Buy. So follow direction. Ini sangat penting. Okay. Soalan yang lain? Soalan lain? Ni tanya soalan lain. Okay. When we have SLR for direction, how to determine whether it will go up, go down, breakout or not, it will reach one support. Okay. Bila kita trade, memanglah bahasa kasar dia. Bukanlah dari sudut kasar lah, dari sudut bahasa kasar lah, dari sudut kasar dia. Support pergi resistance pergi support. Tapi kena faham, perjalanan cerita dia tak semesti macam ni. Seindah yang nampak. Daily mungkin kata macam ni. H4 mesti ada macam ni. H1 pula kena ada macam ni. So, macam mana kita nak tahu daily akan mati di daily? Kita kenalah mahir H4 punya. Dan kita kena tengok market saja dekat H1 pula. Certain area ni yang bahasa orang tengah pakai sekarang lah. Ia dinamakan sebagai roadblock. Okay, roadblock. Kalau bahasa wave, dia akan panggil retracement. Retracement. Okay, so kita kena identify benda ni. So barulah kita boleh tahu yang daily ni S-nya akan mati dekat R ni. So macam mana kita nak tahu? Itulah cerita dia berkenaan dengan breakout. Kenalah cari breakout sampailah ke arah seterusnya. Okay. Reason sell GJ, saya tahu ada breakout daily tapi zone dia ambil mana? Okay, Cheng. Okay, Cheng. I don't know whether you learn from who, but you ada dalam ni lagi, Cheng.
Kalau you ada dalam ni, boleh tak tahu you belajar dengan siapa dulu? Cheng, can you text me so I can explain to you based on you change bedok, is it? Okay, alright. So kalau E bedok macam ni. Okay, so this one, okay? Kita delete jap. Okay. So kita tahu sebenarnya price masa ni tengah turun. Okay. Okay. Macam mana boleh dapat sell? Okay. Kita pergi sebab dia dah break sebab teknik bedok, E bedok, you kena cari breakout. Tapi seperti yang dia ajar itu, in order for you to understand breakout, you need to understand direction first. Okay. Now, direction masa tu tengah turun. Okay. Then dia break. Jadi, price apa pun yang break, pasti kena ada pullback. Okay. Sekarang ni, dia break. Tapi ada tak pullback lagi? Tak ada lagi. So, we go to H4. Right? Okay, sebab kalau daily, you tengok, ada satu big movement, tapi tak berapa jelas breakout tu, okay? Dan kita pergi H4. H4 barulah kita nampak satu breakout yang clean lah. Kat bawah ni. So, kalau ikutkan bedok, okay, wajib sunat. Always remember this, okay? Kalau siapa yang pakai bedok, ini kau kena tahu. Kena mahir benda ni. So, apa yang you nak tengok adalah atas ni saja. Okay? You boleh tengok dekat, sebab tadi breakout daily you boleh tengok dekat H4 dulu. Ataupun you boleh ambil H4 ni, boleh tengok dekat H1. Okay, kalau I ambil H4 dulu lah sebab breakout daily kan. So, I akan letak sini dulu. Sebab apa? Wajib. Okay? And then bila you tengok kat sini tak ada apa-apa, you pergilah H1. Okay? Sini ada wajib. Betul tak? Sini ada al-wajib. Sini ada wajib. Tapi kalau ikutkan ni, boleh jadikan sunat terus lah. Sunat. Okay? Sekarang ni kita kena cari satu lagi. Cari yang berdekatan dengan zone breakout. Only focus on this one. This one. Okay? So now, you nak ambil yang mana? Saya nampak sunat, saya nampak wajib. Tapi kebiasaannya, I will prefer to take the current market price yang break saja. This is the area current market price yang break. Not this one, okay? So, I biasanya akan fokus ke area sini saja. Sini dah ambil, betul tak? Kita ambil dia sebagai sunat. Jadi sini pun kita boleh ambil dia sebagai sunat juga. Okay? Tapi, mengadakan dia dah satu line, maksudnya satu line sini, yang saya faham lah, tak boleh nak ambil. Jadi nak tak nak pun kita kena ambil current market price yang berada di sini. Jadi sini sunat, sini you boleh ambil sebagai sunat juga. Okay. So you boleh je mark sini. So kalau buka candle, dia akan masuk lah. Okay. Sekejap kan tapi kalau zone ni besar, kan zone besar kan, tak apalah, jangan worry. Zone besar tak apa. You boleh kecilkan lagi. Try pakai dekat entity pula. Find any wajib dan sunat nearby. Kalau I nampak kat sini satu. Only fokus dalam zone. Dalam zone sini ada satu. Betul tak? Jadi alihkan je lah. Alihkan je. You still get the same zone juga. Betul? Nah, so that's how you do breakout bedok lah. Okay? Now, jom kita tengok lain tak. Oh my god, lupa tutup. Oh, shit. Badai lah. Okay. We have some. Okay, EA macam ada setup buy. What do you think? What do I think? I don't know lah.
Kita tengok EA Kita try tengok EA. Okay. EA Sport to the game. Macam mana dia setup buy? Cuba cerita sikit ni. Macam mana dia setup buy? So kalau sini ada satu. Tak boleh lah, EA ni dia nak turun lagi, tak ada setup buy lah. Memang saya nampak tak ada buy langsung. Tak ada buy lah. You nak buy, tak tahu lah. Tapi lain orang lain pernah, dia punya cara dia lihat market Tapi ni saya nampak memang tak tahu buy kat mana. I assume you nak tunggu boleh bawah lah kot. EA ni, insyaAllah. Ni macam boleh ambil ni. Top ni. Ambil ni dulu lah sebagai area nak watching dulu. Okay. So, tengok ni. Dia tak ada lagi zone nak buy. So, kalau boleh, kita fokus sell lagi. Skip on fokus sell. How come you nak buy momentum sikit punya strong ni? Boleh buy tapi bagi I, kalau nak ambil buy sini kan, boleh, tak ada masalah. Dengan syarat, you punya M15 lah. Usually H4, M15 kena strong lah formation. So, kalau macam ni, bagi saya dia kalau naik, tapi dia naik ni tidak memberikan confirmation saya, maksud dia akan naik dan dia akan tembus terus. Tapi kalau dia naik, dia bagi confirmation yang saya nak, then dia akan continue naik. Jadi ingat korang macam mana trade pun, confirmation korang tu yang kena strong. Confirmation korang tak strong, berat lah. So kalau dia nak naik pun nanti dia akan around this year lah, around this area lah. Kalau dia naik sampai sini, tapi dia buat confirmation, maknanya kalau dia buat confirmation kat sini, dia naik, dia akan turun balik, dia akan mati kat sini. Tapi kalau dia naik, dia tak buat confirmation dalam ni, maksudnya dia naik untuk terjun balik. Dia naik untuk turun balik saja. Okay. So untuk EA lah. Right. Sekejap Okay. Macam mana nak tahu fake breakout? Okay. Fake breakout ni, dia fake. Kita cerita pasal fake Nama pun fake kan. Tergedik-gedik. Okay. Kita lukis lah benda ni. Tak boleh nak ambil. Okay, kita lukis lah. When you have a candle, we take this as a candle. Then we take this. Okay. Dulu. Tak kisahlah ini support ataupun resistance, okay? In order for the price to really break, okay, dia mestilah satu candle yang strong. Give an example, we take this one as a bearish. Maksud dia, support lah. Betul tak? Kalau dia nak break betul-betul, kan? Sini kena ada bullish lah, sorry. Okay. Bearish ni resistant lah. Okay, sorry. Bullish, resistant. Dan di sini dulu, ni sebagai ada bullish lah. Okay. Kalau betul-betul zone ni nak break, candle tu mesti sebatang macam ni. Benda besar. Ataupun kita ambil pattern one. Ataupun 1, 2, 3 pun dah cukup memadai lah. 3 pun dah cukup lah. Kalau dia buat macam ni, okay, dia dah break, betul tak? Dia break, tapi dia mati kat sini je. Ini bermaksud ada potensial lagi yang dia nak naik balik. Ini kita panggil dia fake breakout.
Kena mahir engulfing lah. Kalau mahir engulfing, you boleh tengok lah. Kalau tak mahir engulfing, susah agak nanya. Engulfing tu kena strong lah. Tu je boleh cakap lah. Okay. Sebab ni backup ni pun engulfing kena belajar nanti semua Engulfing dia adalah penentuan, oh my god, darah mat. Engulfing ni dia menunjukkan siapa in charge dalam market ni. Price in charge. Sama ada bullish or bearish. Okay, so kena tahu lah breakout ni macam mana. Alright. Now next question. Storyline dah cerita, jemaah dah kahwin belum? Belum kahwin lagi. Triangle masa tak sempat ajar. Triangle ada banyak sebenarnya. Macam mana jenis triangle Tengok triangle Triangle. Saya itu okay. Triangle ni kau kena Google lah. Kau semua kena Google baru nampak benda tu. So triangle ni dia boleh datang dengan jenis yang macam ni lah. Okay. Pernah dengar A, B, C, D. Okay. Benda ni pun kena tahu baru boleh pakai triangle lah. Tak silap saya lah. Tapi mungkin ada orang lain lagi expert. Cuma triangle jangan pakai. Okay. Triangle ni dia akan ada price yang macam ni. Kalau kita nak tarik, dia naik. Dia bukan soalan naik turun lah. Okay. Dia akan buat macam ni dulu. Contoh dia. Dia makin macam menyendong kecil lah. Okay. So, dia ada triangle macam ni. Faham tak? So, mana price contohnya kalau price break bawah, sama je. Dia triangle ni lah macam ni. Triangle ni biasa macam ni. Dia tak fix. Ada je triangle macam ni. Price macam ni. Ada je price triangle macam ni tak? So, triangle ni nak trade triangle senang ke? Kena tunggu break trend line tu. Dia break. Kalau ada pullback lah. Kalau tak pullback lah. Kebiasaannya, kalau orang main triangle ni, contoh dia break atas sini dia akan enter. Sini dia akan SL. Macam ni pula, kalau dia break, dia akan enter kat sini. Sini dia akan SL. Kebiasaannya macam ni. So depend lah macam mana nak trade tu. Okay. Alright. So let's move on. Kenapa saya selalu sell dan pacak kalau buy dan junam? Ni kena berat Ni berat Tadi saya baru kena benda. Maksud dia salah zone tu dengan emotional. When we have SNR for direction, how to determine whether it will go up, down, break up, and not when you reach to some. Oh, dia jawab tadi lah sebenarnya. Nak main dekat konsol ke apa? Tak, saya main kat tak apa. Oh, cik gas. Crypto. Tak sempat lagi lah. Tu siri baru Netflix tu. Tanda support resistance pakai line chart je ke? Depends. Mana yang selesa. Dia sebenarnya yang saya ajar dekat webinar tu adalah general punya, basic punya confirmation lah. Sebab itu adalah market structure punya confirmation sebenarnya. Market structure. Uptrend kan? Buy dekat support lah. Kalau kena break support, become resistant. Sell. Tapi look at lower time frame lah. Market structure ni penting sebenarnya. Market structure. Mana yang pakai SNR, breakup, semua sebenarnya berlandaskan kat sini. Berlandaskan market structure. Okay, next. Time frame. Time frame macam mana? Time frame macam mana?
Masuk time frame ni macam mana? Time frame ni je time frame ni time frame Ini yang saya punya entry direction, entry, re-entry. Ini saja. Tak ada lain dah. Ini saja saya pakai. Jarang saya, even kalau goal pun saya bosan je pun saya pakai M30 ni dengan M15 sebagai direction, ini sebagai entry. Tapi selebihnya saya akan trade macam ni lah. Daily ni adalah direction, entry, re-entry. Itu je. Takkan lebih dari tu. Biasanya kalau macam ni saya pakai minimum 80p insya-Allah dapat lah. 90p dapat lah. Tapi besar kan. Okay. So kalau tak ada soalan lagi, saya akan bermula dengan share screen boleh. Cuba try share. Tengok sikit macam mana. Okay, cuba try share. Invincible. Tengok sikit apa yang trending star macam mana. Hello. Invincible. Dia tak ada, hilang aja. Okay. Mute, bagus. Okay, unmute. Okay. Ni macam mana ni? Cuba cakap sikit. Tak cakap, tak faham. Sedap. Okay. Color bro. Color putih tak nampak. Green. Okay. Okay. It's this game. Okay. Understand. Alright. Okay. Sekejap. Dia, okay, you need to understand dia bukan champion, okay. Kita nak tahu strong tak strong sesebuah support resistance tu, kita pakailah line tu. Contohnya kita tahu price break. Kita tahu ini support apa? Monthly. Okay, weekly tak? Auxiliary support weekly.
strong. Dan kita pergi daily. Ada lagi support. You can take this one or you can take this one. So, either way, you boleh pakai je benda ni. Tak ada masalah pun. Tak ada masalah. Jadi boleh je mark ni. Okay, ini mengatakan yang sini zone ni memang strong gila lah. Memang kalau kena dia kena menantun. Dia lana dia tengok. Lepas tu dia masuk dia menantun. Sebab ini adalah support yang fail. Maksud dia support ni sangatlah kuat. Sebab support ni dia merangkumi 3 time frame major. Daily, weekly, monthly. So sewajarnya sini kita memang kena cari buy. Kalau dia tembus bermaksud direction the whole market nak tukar arah. Sebab 3 time frame pun. Kalau ada break maksudnya direction nak terus sell. So sampai sini ini kita kena cari lah confirmation kita. Kita jangan asal masuk zone tekan, asal masuk tekan. Macam tu. Janganlah begitu, okay? Right. So, okay. Faham tak? Kira kan? Confluence. Dia bukan confluence lah. Confluence ni kena tahu confirmation ni lain lah. Dia confluence lain, confirmation lain. Okay? Jangan samakan lah. Okay, jadi siapa yang akan diajar adalah benda yang sama berulang-ulang kali sebab kita nak semua fokus benda ni je. Confluence Confluence bukan. Dia bukan confluence. Kita nak faham direction, breakout. 3. Kita panggil confirmation lah. Ataupun entry. Confirmation or entry. Okay. So, first of all, saya ulang balik. Kita buka line chart. Tengok. Sini support. Kita tanda support. Okay. Tanda support. Okay. Dan kita tahu price kena datang support. Kita assume yang belah kita assume sini tak jadi lagi. Jadi price tengah menurun. Dia menurun nak menuju support. Kita ambil support terdekat lah sini. Tapi dekat sini. Kita tukar sini sikit. Kita bagi semua faham lah dengan mudah. Okay. So kita dah tahu dia tengah turun. And kita assume yang dia nak sampai sini. Sebab apa? Resistance mestilah pergi ke support. So kita dah ada first. Our thing is direction. Second. Apa kita cari? Kalau kita nak second entry, kita kena cari breakout. Dekat lower time frame. Daily boleh pakai H4 ataupun H1. Jadi kalau kita nak sell, kita mestilah cari breakout apa? Support. Sekarang price turun Cik lah. Kita pergi H4. Okay. Assume price ini tak jadi lagi. Nampak tak? Sini ada break support. Tanda je dulu. Tanda break support. So kita tahu dah. Dia dah break support. Jadi ini dah menunjukkan yang price nak turun. Sini dah menunjukkan yang price nak turun. Okay. Now apa kita nak buat? Bila nak turun ni, ini datangnya masing-masing punya mana korang belajar lah. Carilah korang punya teknik confirmation untuk sell. Sebab benda yang dah break, haruslah pull back dulu, barulah boleh sell. Sini dah break, jadi dia kena pull back dulu. Jadi, kalau macam saya ajar saya punya ni, dia ada sell. Sell lah. Terus dulu. Kita dah tahu, zone ni dah break. Jadi, bila dia dah sampai sini, dia dah tembus. Masuk zone balik, sell je. Dia dah sampai dah sini. So that's how you want to know the direction of market. Kalau siapa yang pakai teknik beduk pula, kan dah break, pergilah H1. Sini ada al-wajib. Sini ada al-sunat.
Sunat. Wajib. Ini pun sunat kan? So, sunat. Sampai sell. Ikutlah confirmation masing-masing. Saya ulang lagi pakai pen lain sekejap. Kita assume yang price dekat sini. Okay. Tengah-tengah ni. Okay. Kita tahu sini ada all support. Jadi sebelum kita nak tahu dia nak mati dekat sini, kita carilah breakout dekat H4. Ada tak breakout? Tiada. Jadi kita pergilah H1. Ada tak breakout? Ada. Nampak tak? Dia break. Jadi tunggulah dia pull back, dia buat confirmation yang kita nak. So enter sell. Sell saja. So inilah cara kita tentukan yang direction memang nak sell. Kalau saya dah nampak sini break, memang mindset saya sell. Okay. Sampai dah dia datang, dia break balik resistance. Contoh dia dah naik, dia turun, tiba-tiba dia break yang sini. Ni maksud dia nak naik lah. Naik. So sekarang ni, kalau masing-masing tanya, gold nak ke mana? Gold nak ke mana? Gold a bit berat sikit lah. Sebab dia tengah buat sideway. Akan tetapi, ni saya tengok lah. Saya masih anggap dia nak turun ke sini lagi. Okay. Sebab apa? Sebab sini weekly break resistance pun tak ada. Tahu tak? Okay. Kita pergi daily. Masa dia turun, dia ada break support je. Jadi memang kita kena fokus sell lagi. Dia kata nak break atas ni pun tak ada lagi. Jadi fokus sell. Lagi boleh sell. Lagi boleh sell. Jangan tunggu-tunggu, jangan malu-malu, sell saja. Okay. Kalau nak sell sini pun, saya target kita mungkin boleh ambil sekitar mana ya, sekitar mana. Ini kan dah turun, ini itu turun. Bila market turun, tempat sini lah. Thanks for. Sini ada break. Kita tunggulah sampai orang atas ni untuk sell. Target kita sell sini lah. Macam kemas, macam cantik, macam kemas. Di sini boleh sell, saya target. Pada bagi-bagi, dia tak bagi dah, sudah. Tak payah fikir panjang. Kalau tembus zone ni, terbuy, sell lagi, sell. So itulah tentukan direction. Okay. Harap semua faham dan dapat membantu sedikit. Safety way to trade like that, even ISL 15 pips only below the zone. You need to understand when you all start trading, okay, trading ni dia tak ada, macam cakap lah, kau kena faham tau, trading ni sebenarnya kau kena faham maksud sini lah. Trading ni tak ada low risk. No. Apa yang kau buat selama ni adalah increasekan potential to win. Okay? Tak ada. Ini tak wujud. Mana-mana investment tak wujud sebenarnya. Once you dump your money, you depo, you dah masuk dekat market yang panggil volatile. Volatile sangat tak stable. Jadi how to increase the potential to win is whereby first kita kena buat technical analysis. Okay, kita panggil win rate, kita panggil lose. Technical analysis kau akan dapat 50% chance of winning, 50% chance of losing. Dah lah technical analysis tambah lagi dengan kau punya confirmation. Akan jadi 30% 30% lah. Tambah 30% tambah ini still 50% lah. 50% lagi, tak ada bawa apa. Then bila equal bersamaan dengan apa? 80% winning equal to 20% losing. 30 ni 30 kat lah. Itulah 30 50 tak. Ni minus. So apa yang kau buat adalah ni sebenarnya kau kejar. Tak ada low risk, tak ada high risk sebenarnya. Tak ada low risk, semua high risk. Semua high risk. Once you play with money, high risk, auto high risk. Itu je saya cakap. Okay. Alright. Kalau tak ada apa-apa lagi,
tak ada persoalan lagi, setakat di sini sajalah. Okay. Harap membantu. Nanti kalau saya rasa saya nak buat lagi, saya buat. Alright guys, terima kasih. Selamat malam dan selamat berbuka puasa.